Hari ni siapa ada yang tak boleh tu share hari ni, kita naik market hari ni jangan. Mana kurang. Siapa ada yang pun share. Kita guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita malam ni. Kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat muka surat 66. Dan disyaratkan berapa daripada atas? 6 daripada atas, 16 daripada atas. Oh, tengah-tengah ha? 66, 16 daripada atas. Rumi 84 kita bincang berkaitan dengan najis, dah selesai. Najis itu apa, dah selesai. Kemudian cara nak hilangkan najis ataupun cara nak basuh najis lah. Dan kita bincang semalam najis aini dan najis hukmi, cara nak menyucikan tu macam mana. Apakah dia najis aini, apakah dia najis hukmi, dan cara untuk menyuci najis aini dan najis hukmi. Sekali lalu selesailah. Cuma hari ni dia ada sikit lagi. Sikit lagi, iaitu cara untuk nak menyucikan najis tu dah tahu air mutlak. Kalau kita baca balik tengok yang lepas, maka dan wajib kita basuh akan suatu yang kena najis dan kita sucikan dia daripada segala najis yang tiada dimaafkan. Dan kaifiat kaifiat cara nak suci najis ni yang mempunyai ain, iaitu najis yang ada baginya jirim dengan dihilangkan ainnya, buang dulu, dan segala sifat ainnya, iaitu rasa dan warna dan bau, buang dulu. Okey, itu kalau ada ain. Tidak mengapa jika meninggal warna atau bau yang payah dihilangkan dan jika mughallazah sekalipun. Kemudian, dan dhabit payah hilang itu sekira tiada hilang dengan digosokkan dengan air, dan seumpamanya sabun atau ashnan 3 kali. Kemudian jika tiada hilang dihukumkan sucinya. Adapun jika tiada hilang keduanya atau tiada hilang rasanya, niscaya tiada suci. Ini kita bahas satu-satu dah sebelum ni kan. Niscaya tiada suci dan tiada dimaafkan dia, melainkan apabila lemah daripada menghilangkan dia, maka jadilah suatu itu mutanajis yang dimaafkan. Dan apa kala kuasa menghilangkan dia kemudian daripada lemahnya, wajib dihilangkan dia dan tiada wajib atasnya mengulangkan sembahyangnya yang telah disembahyangkan dengan dia atas qaul yang muktamad,
Ini yang semalam kita baca sejam lebih ni. Ceritanya basuh, ambil air mutlak, lalukan air. Itu je cerita. Kemudian dan kaifiat bersuci daripada najis yang hukmi, iaitu najis yang tiada baginya jirim dan tiada baginya sifat, seperti air kencing yang kering, yang hilang rasanya dan warnanya dan baunya, maka memadalah dengan lalu air sekali juga. Lalu air. Tapi cara tu dia tak bagi tahu. Maksudnya air tu datang macam mana, cara datang tu. Ini barulah malam ni baru kita bincang cara air datang tu macam mana. Dah tahu dah basuh, cara air datang tu. Dan disyaratkan pada menyucikan mutan najis tadi, yang panjang-panjang tadi, didatangkan air atasnya. Dia panggil air warid. Maksudnya air itu dicuah ke atas najis tu. Air itu cuah di atas tempat yang kena najis. Semalam dah bincang dah. Buang dulu najis dia. Kalau ada fizikal ain dia buang dulu, kemudian basuh kan. Jadi ain dah buang, lepas dah dibuang tu didatangkan air. Bahasa lain dicurahkan boleh juga, dicuah, didatangkan daripada atas ke bawah pun boleh kata. Sebenarnya daripada bawah ke atas pun boleh. Tak semestinya atas ke bawah. Bawah atas pun boleh. Okey, tarik ke atas. Daripada bawah ke atas pun boleh. Jadi maksudnya warid tu bukan maksudnya air tu atas bawah tu najis, bukan. Didatangkan air. Bila didatang, biasanya nak didatang di bawah je, cuah macam tu. Tapi sebenarnya dekat dinding pun boleh. Macam mana nak buat? Macam mana nak cuah air kat dinding? Mana boleh? Kalau kat dinding ada najis, macam mana nak cuah air kat situ? Kalau kata cuah, kalau kata tuang, macam mana? Tak boleh. Nak tuang macam mana dia mengalir? Jadi macam mana? Dia datang lah. Maknanya datang bukan semestinya di bawah. Atas pun boleh. Macam kita basuh mulut, kita ada darah dalam mulut, kita mana boleh nak datang air, lenggak macam ni, air tu ke atas. Tapi sebenarnya tidak. Ambil macam ni pun boleh. Itu bukan didatangkan. Itulah maksud didatangkan. Air tu pergi ke tempat najis, walaupun kat bawah. Jangan salah faham, ingatkan daripada atas ke bawah tu biasanya graviti ada daripada atas ke bawah. Kalau ada najis tai ayam kat sini, atas ke bawah. Cuma yang maksud didatangkan tu bukan daripada atas ke bawah ya. Daripada mana-mana pun janji air tu pergi. Air tu sengaja bawa pergi. Kita baca dulu. Maka jika didatangkan mutan najis atas air, terbalikkan pula, yang tiada sampai 2 kolah air tu, jadi najis air itu pula, dan jika tiada berubahnya sekalipun. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dia ada special sikit. Iaitu special macam mana? Iaitu dia ada air warid maurud, dia ada perbezaan di antara air datang dan mendatangkan air dan mendatangkan najis. Mazhab Syafi'i je saya yang ada. Mendatangkan air ni tempat kena najis dah buat, dah kata gosok apa semua yang semalam ni lah. Dah semua dah. Kemudian ambil air, datangkan. Atau kalau kat atas dah gosok dah, ambil air, datangkan. Macam tu kan? Baling air, datangkan. Kalau tepi dah gosok dah, ambil air, datangkan. Maksud pergikan air tu, ambil air tu, pergi ke sana. Tu maksud datangkan. Jadi okey, jika mendatangkan air, maka settle. Kita ambil satu-satu. Mendatangkan air, air dia panggil warid, air yang datang ke atas, air mutlak ke atas tempat yang kena najis tu, yang ada sifat-sifat, ada bau, ada warna lagi ke, itulah. Kalau ada ain, tak boleh. Datangkan air pun takkan suci, sampai kiamat takkan suci. Ada air tai kucing stokor ada situ. Lepas tu kita buat datang air, satu loji, lama mana sekalipun tak mungkin dapat suci. Ambil air paip, jiruh sampai kiamat. Bukan sampai kiamat, sampai hilang najis tu baru suci. Sebab najis tu stokor ada. Yang ada kata ni, dia najis tu tak ada, ain tu dah tak ada. Yang ada sifat warna, bau, rasa, yang tu ada. Yang itu buat datang air. Dengan buat datang air, yang ada sifat tadi, air pun datang. Bila air datang, maksud kena air, adakah air tu mutan najis? Satu masalah. Adakah air itu jadi air mustamal? Ataupun bahasa lain, adakah dapat menyucikan tempat yang kena sifat-sifat najis tadi?
lepas air jatuh, bila air jatuh tak ada dah. Kalau ada sifat bau, warna, rasa, hilang. Okey. Adakah suci? Tu. Adakah suci? Dah hilang dah ni. Adakah suci? Nak tahu suci tak suci, kena tengok beberapa perkara. Yang pertama, kena tengok air tu berubah tak. Air datang warna putih kan? Datang berubah tak kena yang sifat tadi tu? Yang mana bau ke, rasa ke, warna ke, berubah tak air tu? Oh, air berubah color, mutan najis. Itu cara dia. Tapi kalau air putih juga, tapi yang tadi ada color-color najis tadi hilang. Bau dah tak bau, warna dah tak ada, rasa pun dah tak ada. Air kekal warna putih. Adakah air itu maksudnya adakah tempat itu suci? Belum tentu juga. Adakah air itu bertambah timbangan? Bertambah timbangan macam ni. Adakah air itu agak-agak berat? Bertambah berat. Adakah air itu lebih daripada cuah banyak mana, bila dah bercampur, hilang najis tu, hilang sifat-sifat tadi, adakah kita cerita agak-agak lah dulu. Agak-agak air tu bertambah. Kalau kita letak berapa liter? Liter melampau kot. Letak mililiter. 100 banyak. Mana? Ni berapa mililiter? 250 banyak 50 kot. 50. Kita ambil contoh, ambil 50 mililiter. Banyak ni air. Okey. Lepas tu ini tai ayam tadi dah kosong dah tak ada, dah ada bau-bau, lepas tu ada color-color sikit je. Masuk 50 mililiter. Cuah. Hilang bau, hilang warna, hilanglah sifat-sifat tadi. Air pun tak berubah. Kalau air berubah, mutan najis. Tempat pun tak suci lagi, air pun mutan najis. Air yang tadi tu mutan najis sebab berubah. Ini tak berubah, putih. Najis yang sifat tadi dah tak ada. Adakah suci? Agak-agak, lepas kalau kita timbang 50 ml juga ke? Tu agak lah tu. Kena agak. Adakah dia 50 ml? Ambil semua. Sekadar agak ihtimal, tanggung-tanggung macam tu je. Kalau dia bertambah, maknanya sebenarnya najis tu dah masuk dalam air. Kalau tak bertambah, maknanya suci. Susah sikit ihtimal dia. Betul. Jadi jika tidak berubah sifat, tidak bertambah timbangan, jadi tempat tu jadi suci. Tempat tu jadi suci. Ada tempat, ada najis, dah buang najis semua, tinggal sifat-sifat, ambil air, bubuh air itu, hilang sifat, air tak berubah dan dia tidak bertambah timbangan. Dengan maksud tak ada benda lain yang masuk. Bila bertambah timbangan, adalah benda lain masuk. Benda apa lagi? Benda najis lah, sebab kat situ ada najis. Tidak bertambah timbangan dan tidak berubah warna. Sifat-sifat air itu tetap sama juga, barulah tempat tu jadi najis. Jika bertambah timbangan, sebenarnya tempat tu bukan najis juga. Jadi kalau katalah tak bertambah timbangan, tempat tu suci, air tu nama mustakmal. Lah cerita semalam kan. Macam tu juga air tempat najis hukmi. Najis hukmi lagi lah. Yang tadi tu ada sifat, ni langsung tak ada sifat apa, namanya najis hukmi. Macam semalam, sambung cerita semalam, tak payah ulang kot. Ulang penat lah rasa. Jadi tempat tu dah clear dah semua. Air kencing dah ada, tapi dah tak ada. Air kencing ada tapi tak basuh lagi. Dah clear dah. Dengan maksud tak ada bau, warna, sifat, semua tak ada dekat air kencing. Tapi tahu tak basuh lagi. Namanya najis hukmi. Sama juga. Tuang air tak berubah sifat dan tak bertambah timbangan. Pastilah tak bertambah timbangan. Memang tak tambah punya, sebab dah tak ada dah bau, warna, rasa, tak ada dah. Hukmi. Dan air tu pula tak berubah. Dan memang tak berubah pun. Kalau berubah sebenarnya air ni lagi ada melekit-lekit lagi. Hukmi. Jadi suci. Sebab tu najis hukmi ni mudah sikit lah. Iaitu bila najis hukmi, dia memang tak ada langsung melekit, tak ada najis ain, memanglah tak ada. Dan sifat bau, warna, rasa pun tak ada. Lalu air senang, boleh kata terus suci. Tak payah nak tengok-tengok dah, memang suci dah. Tapi kalau najis yang ada lagi sifat-sifat, kena tengok dua benda. Pertama, berubah air itu berubah ataupun tidak. Yang kedua, bertambah timbangan pun tidak. Bertambah timbangan tu sekadar, bukan kita pergi ambil pergi timbang, sekadar je agak. Rasanya air sikit, kenapa jadi macam banyak? Contohlah. Kalau boleh. Okey, habis itu maksudnya dia datangkan air, pergi ke tempat tu. Maka tempat tu suci dengan syarat tadi. Macam mana kalau mendatangkan najis dekat air, tu di bawah tu, maka jika didatangkan mutanajis atas air pula tak sampai 2 kolah, mendatangkan, dia panggil maurud, air menunggu, najis yang pergi. Tadi air najis menunggu, air yang pergi. Ini
Air menunggu, najis yang pergi. Macam bukan najis pergi. Kalau najis pergi, muntah najis lah. Tempat yang kena najis. Kalau baju yang kena najis yang pergi. Kalau najis tokoh masuk tu tak payah sembang lah. Memang habis lah. Ini tempat yang kena najis tu yang pergi. Tapi kalau lantai tak boleh lah. Tak boleh lah bagi contoh lantai. Lantai kena tai ayam. Lepas tu kita ambil lantai, pecah lantai, bawa pergi ke air, tak boleh lah. Jadi kalau boleh buat contoh baju lah kot. Baju, badan kita boleh bawa pergi. Ni air, macam tu. Boleh lah. Okay. Adakah hukum sama? Hukum berbeza walaupun otak kita kata sama. Benda sama je. Najis, kain, ambil kain, air, kena. Kain tu ada najis hukmi ataupun ada sifat-sifat najis lagi, air dah tak ada. Buat hilang sifat tadi, bau, warna dan rasa hilang. Air tu jadi air mustakmal, tempat tu suci. Tempat tu suci. Bukan tempat, baju tadi tu suci. Okey, itu boleh terima. Kalau terbalik, yang tadi tu ada najis tu dekat kain tadi tu, bukan cuah air. Ambil air yang nak cuah juga tadi, tapi tak cuah, letak. Lepas tu ambil letak. Lepas tu ambil kain yang tadi tu, koyakkan ke apa ke, ambil, masuk. Logiknya sama kan? Sama je? Tidak, tak sama. Tak sama. Iaitu mendatangkan tempat kena najis tadi ke air, menyebabkan semua air jadi mutanajis. Sama ada air tu berubah ataupun tak berubah. Contoh ni ada kain, ada najis, dah buang, gosok, buang. Bukan pakai air lah. Kalau pakai air, mungkin dah settle lama dah. Dah tak ada, ada sikit-sikit lah colour dah pun tak boleh buang. Ambil air, tuang. Betul tengok, dah tak ada dah. Hilang dah. Air tak berubah sifat dan tidak bertambah timbangan. Suci lah ni. Tapi kalau ni ada, tukar, ambil celup semua. Plup celup macam ni. Plup celup. Celup, lepas tu, kacau, angkat. Dah tak ada juga. Logiknya macam sama kan? Tak sama. Mazhab Syafi'i dengan celup semua jadi mutanajis air. Walaupun air tu tak berubah jadi mutanajis. Bezanya air datang ke air menunggu. Air datang ke najis yang datang. Tu je beza dia. Jadi kalau najis datang, bukan najis lah, tempat kena najis, kita pendekkan jadi najis. Sebenarnya bukan najis. Tempat kena najis tu datang, walaupun tak berubah sifat, diistilahkan air tu maurud, air tu menunggu, menyebab, dan air tu pula tak sampai 2 kullah. Kalau air datang tu 2 kullah lain. Air berang datang. Itu ya. Air datang, katalah kolam yang besar. Kita bagi contoh kan. Kolam yang besar, air datang. Najis menunggu. Baling baling, bukan baling, masukkan kain tadi yang ada najis tadi dalam kolah, 2 kolah. Itu tak menajiskan. Tidak menajiskan. Sebab air 2 kolah. Tapi kalau air itu berubah, walaupun 2 kolah, walaupun satu laut sekalipun, muntah najis. Itu cerita lain sebenarnya. Kena masukkan air yang kita masukkan tu lebih 2 kolah. Dan air itu tak berubah sifat. Maka air itu kekal mutlak. Tak apa. Yang kita masuk, yang kata jadi muntah najis tadi tu, air itu kurang 2 kolah. Tu disebut kat situ. Ni, maka jika didatangkan muntah najis atas air yang tak ada sampai 2 kolah. Tapi air tu kalau sampai 2 kolah, tak apa. Tak apa pun ada syarat lagi. Lepas dia masuk benda tu, tak berubah air. Kalau berubah air, itu bukan 2 kolah, 2 laut sekalipun muntah najis. 1 laut muntah najis. Tapi tak logik lah 1 laut berubah. Hukum. Kalau lebih 2 kolah, tak berubah air, tak kisahlah. Benda ni masuk ke, masuk najis pergi ke, air yang dicuangkan ke, tak kisah. Janji tak berubah, suci. Tapi kalau air tu kurang 2 kolah, ambil air, ambil kain, pergi ke najis, air yang muntah najis, ambil air, pergi ke najis, jadi suci. Sikit beza dia. Okey. Jadi kalau bertambah timbangan, maknanya berat najis campur berat air. Sebab tu dia bertambah. Ini pun sekadar bagi tahu je. Takkan nak apa? Takkan nak ukur macam tu, nak timbang. Bezanya air yang datang dia kuat. Sekejap lagi kita akan bahas yang lebih ni sikit lah, bab mesin basuh ke apa. Faham kaedah dulu baru kita bahas yang lain nanti. Kaedah dulu. Jadi mesin basuh tu nanti lah. Bila faham ni senang, settle lah. Saya tak payah bahas pun mesin basuh tu. Tu faham.
Okey. Jadi air yang datang tu macam cuah air, masuk air pergi tu, air jadi kuat. Kalau air tu menunggu masukkan najis, air tu lemah. Macam tu. Dia jadi soalan macam tu kan. Air tunggu masuk mutan najis. Air tu lemah menyebabkan air tu jadi mutan najis. Tapi kalau tuang air tu kuat. Kat mana dia punya tu? Mungkin dia punya tujahan air tu air tu pergi. Boleh kita fikirlah hikmahnya. Tu hukum hikmah kita kena fikir juga kadang-kadang. Bila air tu pergi, kan air tu macam kuat pergi kan. Dia boleh hilang. Tapi kalau air tu duk letak, pop, dia sekadar menyerap. Macam tak kuat kan. Macam tu lah kot. Fikir kalau nak cari hikmah kena fikir. Kenapa macam tu? Benda sama aja tapi hukum berbeza. Jadi kalau kita ambil contoh, memasukkan seluar yang ada air kencing anak, yang dah ada air kencing, kering ke macam tu, ada sikit sangat, yang atau kencing tu dah kering, masuk dalam baldi, menajiskan seluruh air baldi tu. Walaupun tak berubah sifat, tapi kalau ambil baldi, kosongkan, ambil seluar yang kena air kencing kering tadi, masuk buka air pipe, baru buka. Lepas tu tengok air berubah tak? Bertambah timbangan tak? Tak. Tengok ada tak najis lagi? Tak ada, suci. Sama je sebenarnya tapi beza kan. Sama tapi berbeza. Kalau walaupun ada orang kata apa najis hukmi. Walaupun najis hukmi lagi lah, bukan walau pun. Kalau najis hukmi lagi-lagilah. Walaupun ada sifat, itu patut walau kat situ, bukan walau hukmi. Hukmi tu lagi-lagilah. Walaupun ada sifat dia tu bau, warna atau rasa. Ada, tapi bila air tu pergi kat dia, hilang. Bawa datang air tu pergi, hilang. Mana tadi rasa tak ada, warna tak ada, bau tak ada, hilang. Saya sebut tadi. Walaupun ada sifat. Kalau tak ada sifat najis hukmi, tak ada walau, memang lagi lah. Ada color pun, ada warna, ada bau pun menyebabkan suci dengan air, buat datang air. Ini kan pula tak ada najis, cuma hukum je, hukmi. Lagilah suci. Dan malah najis hukmi ni tak payah fikir panjang lah. Ada, lalu air tak payah fikir lah. Tak mungkin berubah. Sebab kalau berubah bukan hukmi. Maksudnya buat datang air. Okey, lengan baju tadi. Kalau lengan baju macam ni, kalau katalah kena darah ke, kena kotor najis ke apa kat sini, kalau dia ambil tu, dituang, ambil gayung ke, pergi ambil gayung, letak, tuang. Takkan nak basuh macam tu, dia kata kat pipe nanti banyak. Ambil lah gayung, letak. Sini ada kolah? Tak ada. Tak ada kolah. Ada? Belah sana. Katalah dia ambil betul bubuh, betul celup macam tu. Katalah sini ada najis, habis mutan najis. Satu gayung. Tapi kalau dia ambil sini, hilang lah kan, suci. Sama je. Benda sama tapi hukum berbeza. Dia tak boleh buat datang. Jangan dia tak boleh cakap ayat tu. Ayat dia macam ni, air tu pergi ke air tu tunggu? Kalau ni air pergi, kalau ni air tunggu. Air tunggu tak boleh. Air tunggu namanya maurud, air pergi namanya warid. Jadi kalau air pergi dia kuat. Itu yang saya kata, kenapa sama je. Kita kena fikirlah hikmah. Itu yang saya cakap tadi tu. Mungkin air tu pergi tu kan dia ada macam arus, molekul dia bergerak-gerak kan. Sebab kalau dia diam, kalau kita masak dia akan jadi laju kan. Kalau kita tuang mungkin dia akan jadi tak tahulah tu. Reka-reka lah macam mana pun. Tapi itulah hukum ni. Kalau air tu tunggu macam ni, masuk mutan najis habis. Walaupun satu baldi bukan dua kolah. Satu baldi besar, celup mutan najis semua. Kalau ada najis kat sini. Tapi kalau bukan satu baldi, ambil satu sudu je, pergi tuang, hilang. Dengan syarat tadi lah, hilang, air tak berubah, tak bertambah timbangan, hilang najis, suci. Satu sudu je. Yang tadi satu baldi, celup. Logiknya satu baldi itulah yang settle. Tak boleh pakai logik. Macam tu lah. Depan air warid maurud, bezanya sikit je. Jadi caranya tuang lah. Kalau pakai pipe tu lagi lah senang. Tapi dia akan basah banyak. Habis basah. Tu lah. Kalau dulu ingat, orang-orang dulu lah, masa mengaji kecil-kecil dulu, dia kalau kat kampung-kampung, kat tepi-tepi hutan tu, kadang-kadang bukan tepi hutan, kadang-kadang dekat surau masjid, dia buat kat rumah, dia buat kerja macam ni, buat kerja macam mana ni, dia kencing jadi bomba lah.
Buat kencing. Lepas kencing, dia ambil air gayung, lepas tu dia celup. Plup. Celup apa? Tok guru panggil celup Palyaro. Tak faham, tak tahu. Namanya Palyaro. Tahu Palyaro? Apa tadi tahu? Palyaro. Tak tahu kena ngaji jauhi. Dia celup, plup masuk. Sebab dia kata kalau cuah kena jubah. Mercik, payah. Tengok orang tak ada, ambil, plup, dia celup je. Okey, mendatangkan najis. Mendatangkan tempat kena najis tadi tu ke air. Walaupun satu baldi. Najis. Tapi kalau dia cuah, walaupun satu sudu. Lepas dah istibra elok-elok, dah tak ada sakit baki dah, ambil satu sudu. Plup, kena kat ujung sikit je. Cukup ah. Tu beza. Betul, jangan kena-kena. Tapi kalau dia buat datang, dia rendam kat, dia pergi dia pergi tikam dekat kolam masjid ke apa ke, itu lebih dua kolam kan. Tak ada masalah. Tapi jangan buat kat sini kena kecang dengan Abang Zaidi ni, mampus. Dia kita tikam kata lebih dua kolam. Jangan buat kerja. Tapi nak kira tak menajiskan. Satu kolah tak menajiskan. Dua kolah, lebih dua kolah tak menajiskan. Jadi tu kadang ada berbuah air dalam macam ni. Ingat lagi kecil-kecil ingat lagi. Budak-budak dia berbuah air macam tu, aku kencing. Dia bawa air macam tu. Lepas tu dia celup, peluk macam tu. Tangan dia dah. Janji basuh. Allah. Dulu punya cerita lah. Bersijak cara itu memang suci lah kalau kita siram. Macam mana pun kena siram juga. Ya. Isik je tak dia. Tak jadi. Tak. Jadi juga, tengok juga. Itu cerita lain pula tu. Kalau itu cerita istijmar, istinja dengan batu dengan tisu, itu lain. Itu ada hukum lain. Ni cerita yang pakai air. Kalau pakai air kena macam tu cara dia. Tuang. Tapi kalau setakat dia nak lap-lap dia cari dinding-dinding kasar, perang lap, boleh. Sama jugalah, jangan dinding masjid. Mana buat tempat lain. Memang kena terajang Datuk Siap. Maksudnya dia pakai tisu pakai apa? Kan kita dah masuk bab tu, boleh. Walaupun tak pakai air, tapi dengan syarat tak pakai air. Ambil tisu ke ambil apa, dia buat 3 kali. Rasa dah lepas dah bab tu. Kalau pakai air, hanya cara tu je, iaitu tuang. Mesti air tu datang. Kalau ataupun datang ke bawah pun boleh. Kalau kata tak tuang, datang ke bawah. Kan zaman sekarang kan dia ada boleh pijak, dia cup naik air. Dia pijak air naik ke bawah. Dia pun letak seselur. Contoh. Boleh. Dia bukan maksud air tu mesti turun. Takut salah faham. Air tu kat mana-mana pun janji kita datangkan air tu. Datangkan air walaupun di atas. Cuma nak datangkan macam mana? Susahlah, tapi boleh kan? Boleh. Baling air. Datangkanlah tu. Lepas tu jatuh balik. Nasib jatuh tu. Kalau kenakan air kat atas, lepas tu jatuh balik, najis masih lagi ada, kesan masih lagi ada, air tu bukan najis. Cuma nak bagi tahu datang. Jadi biasa dia bagi contoh mulut lah. Nak komo bila ada najis dalam mulut, nak komo tak boleh, kita payah kita nak cuah. Kita kena masuk ke bawah juga. Maknanya boleh lah, dikira lah mendatangkan air ke bawah kan tu. Mendatangkan air daripada bawah masuk ke najis mulut. Kalau tidak, susah nak cuci mulut kita kalau berdarah. Kalau nak datang daripada atas, kena cari, kena macam tu lah dengan paip. Tak perlu, macam ni pun boleh. Kalau macam ni kan kau bawah, janji datangkan air. Cara tu. Macam tu. Lepas tu, bila dah masuk air dalam mulut, kan air tu kena najis. Kita pun buat macam ni. Kan memutarnajiskan semua. Kalau macam tu, macam mana kita nak bersihkan mulut kita? Sama juga periuk. Perlu ke kita tunggang macam tu? Basuh periuk, kata dalam tu ada najis, darah ke apa ke, kita tunggangkan macam tu, ke bawah. Perlu ke? Tak perlu. Itulah ada kena-mengena dengan mesin basuh nanti. Bab mesin basuh. Periuk dalam tu ada darah. Kita pun nak basuh darah tu. Kita pun tuang ke atas. Tuang ke atas, kena najis. Ada darah, bertukar colour kan, darah. Jadi, dah jadi mutan najis lah. Buang. Bila kita buang air, ada lagi kesan-kesan. Kita masuk air ke atas lagi, jadi mutan najis lagi. Bila nak boleh? Akhir sekali dia pelangkuk macam tu, jiruh ke bawah. Memang boleh, tapi tak sampai tahap macam tu. Ke atas pun boleh. Itu yang ada kena-mengena mesin basuh ni. Sekejap lagi lah. Ambil kaedah dulu. Jadi air datang, dia panggil air warid. Air warid, hujah dia. Pernah satu ketika seorang badui datang kencing kat dalam Masjid Nabawi.
Waktu tu tak ada simen, memang tak ada simen lah. Waktu tu tanah saja, tanah je. Jadi badui tu kencing dalam masjid. Maka para sahabat dia nak angkat buang keluar. Nabi kata tak bagi. Kalau kau buat macam tu menyebabkan dia duduk kencing, habis Najis dia lagi pergi merata-rata. Biar dia kencing, biar dia selesaikan hajat dia. Lepas dia habis salat hajat dia, baru dia bagi tahu, dia suruh keluar semua. Dan Nabi kata sabbu alai dhanuban minal ma'. Jiru air. Nabi kata jirus air, ataupun datangkan air dekat Najis tadi. Oleh kerana dia dekat bumi, cuma datangkan sekali dia turun je lah. Sebab dia tahu, datangkan air. Nabi kata sabbu alaih dhanuban minal ma'. Datangkan atau curahkan, datangkan air ke atas najis tadi, maka dia akan suci. Maka dengan mendatangkan air, tempat kena najis itu suci. Habis mana hujah yang mengatakan tak boleh mendatangkan najis ke air pula? Air menunggu tak boleh. Mana hujah dia? Hujah dia, Nabi melarang kita bangun tidur. Bangun tidur, celup tangan kita dalam bekas. Pergi bangun, nak ambil wuduk, terus celup dalam bekas. Terus celup. Nabi larang. Mana hadis dia? Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Yang ni ayat dia. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Jangan kamu bangun tidur, jangan kamu celup tangan kamu ke dalam bekas air, bimbang takut jadi najis, kerana fa innahu la yadri, kamu tak tahu aina batas yadahu, tangan kamu tu tidur kat mana. Bahasa lain, tangan kamu ada najis ke tak ada najis ke, kamu tak tahu sebab kamu tidur. Jadi bangun tidur, jangan celup air dalam bekas. Maksud bekas tu korang 2 kolah lah, takut memutar najiskan air. Jadi ulama kata celup tu macam mana? Najis, datangkan air. Nabi larang. Itu yang tak boleh, datangkan najis ke air. Air tunggu tak boleh. Habis tu kenapa datangkan air boleh? Nabi kata sabbu alaih dhanuban minal ma'. Datangkan air. Maknanya datangkan air suci, datangkan najis yang tangan tadi tu ke dalam bekas, jadi memutar najiskan seluruh air. Itu dia punya hujah mazhab Syafi'i je. Mazhab lain tak ada tau. Mazhab lain sama je, datang ke, tunggu ke, tak tunggu ke, semua suci. Mazhab lain, mazhab Syafi'i je ada yang ni. Dia detail sikit. Air datang suci, air menunggu tak suci. Mazhab lain, air menunggu ke, air datang ke, janjilah suci je tu. Nak apa lagi? Mazhab Syafi'i dia lain sikit. Jadi inilah hujah mesin basuh ni. Mesin basuh. Mesin basuh tu, kata-katalah dalam mesin basuh tu, dinding dia tu, mesin basuh dinding dia tu menajis, katalah. Mesin basuh dah kering tapi dinding dia menajis. Kita ambil cerita tengah-tengah terus. Kita tak nak cerita basuh baju, lepas tu bersuci, tak nak cerita yang tu dulu. Cerita yang ni dulu. Dinding mesin basuh ada najis. Macam mana dinding mesin basuh boleh ada najis? Mungkin ada air kencing macam tu, dia masukkan gini, tak cukup suci apa, jadi dinding tu bernajis. Macam tu lah. Mana lagi? Okey. Bila dinding tu bernajis, sebab tak dijiruh air lagi. Kalau dijiruh air mutlak, hilang lah. Kenapa lah tak jirus? Kan ada sabun lah, air tu lah, air pelembut lah, air pelembut pakaian tu kan, air macam-macam. Jadi bukan air mutlak. Sebab tu dinding tu bernajis. Kita ambil cerita tengah-tengah terus. Iaitu air dindingnya bernajis. Jadi bila jatuh air datang, dia menyuci dinding. Dia menyuci dinding. Walaupun dia bertakung, dia menyuci dinding. Walaupun air, selagi dia tak berpisah. Selagi air tu tak berpisah, dia duduk bertambah, dia menyuci dinding. Kalau fikir logiknya, kalau katalah dia taklah menyuci, katalah dinding tu bernajis, air kena pop. Air kena najis. Kena dinding yang mutanajis tadi tu. Ini najis. Menyebabkan air tu jadi mutanajis. Air tu bertakung. Air lain masuk. Air lain tu terkena air mutanajis juga. Masa bila nak suci? Laki-laki kena ambil mesin basuh, tunggeng. Apa kerja buat macam tu? Kena pusing kat bawah. Kalau patut jiru. Macam tu ke? Tak payah. Bukan macam tu. Tak perlu macam tu. Cuah je air ke atas. Bila cuah air tu ke atas, air tu penuh-penuh, dia automatik dia menyucikan dinding tadi. Automatik. Mencucikan dinding tepi tu. Habis tu kan air tu dah, bila dah kena dinding tu jadi mutan najis? Tidak. Sebab air tu tak berpisah lagi daripada dinding, dari tempat dia. Bila berpisah baru masalah. Air tu yang ada tu baru berpisah. Kalau macam ambil uduk sama, ambil uduk,
Selagi ada air tu kosong lah. Selagi tak berpisah, selagi tu tak jadi mustaman. Selagi dia ada, kalau katalah ada najis dekat lutut satu, ada najis dekat dekat bahu satu. Ni najis, ni najis. Najis yang dah buang air semualah, tapi najis kena basuh dengan air mutlak. Dia ciruh kat sini, dia ciruh air kat sini, hilang najis kat sini, hilang bau warna rasa kat sini. Dan air tu mengalir, tak berpisah daripada tubuh. Kena lutut, kat lutut ada tadi, hilang lutut-lutut sekali. Suci. Sebab dia tak berpisah. Yang tak boleh dah kena, dia pun berpisah. Menitik. Pop kena kat lutut. Hilang, itu tak boleh sebab dia dah berpisah. Selagi tak berpisah, selagi itulah boleh. Jadi dalam mesin basuh, dia mana berpisah, dia duduk macam tu. Tak berpisah pun. Makin banyak tak ada masalah. Sebab tu jangan risau pasal dinding tu. Dinding itu jika dinding tu bernajis. Macam mana dinding tu boleh ada najis, tu cerita lain. Tapi kalau dinding tu bernajis, tak risau. Bila kita bubuh air kita penuh, dia hilang lah. dia jadi menyucikan lah. Air mutlak. Kalau air mutlak, kalau air lain tak boleh, air mutlak. Walaupun tak cukup dua lah. Sebab dia tak berpisah. Dia kira tak berpisah. Bila kena najis, di tempat mutan najis, air naik ke atas, turun daripada atas, kena, tak pisah lagi. Tak pisah. Dia tak jadi lagi. Tak pisah. Tambah. Dinding tu makin suci. Tak berpisah. Ambil contoh yang tadi tu lah. Kena ke atas. Lepas tu, dia mengalir. Kalau nak kira, bila kena sifat-sifat najis tadi, kalau ini yang tak berubah sifat, awal-awal kita dah potong, pop kena, tak berubah sifat, hilang sifat dia kat situ. Hilang najis tadi tu hilang, sifat-sifat najis, dan air tu tak berubah sifat, dia mengalir. Kalau nak kira, mutan najis lah macam tu. Tidak kan? Tak kan? Terus sampai ke lutut. Hilang pula yang kat lutut najis. Dikira suci dua-dua. Air pun sama juga. Kita ambil wuduk pun sama sebenarnya. Kita ambil air kena kat sini. Lepas tu kita tak letak dah air tu yang duk pergi semua. Kenapa terangkat pula yang tu? Terangkat dengan hadas, janji kena. Air tu kita tak jirus, kita jirus sini je. Sini tak jirus. Sebab banyak tu dia mengalir tak ada masalah. Mengalir. Sapu muka. Sebab dia tak berpisah lagi. Jadi kalau dari situ, dari satu segi lah, takut dinding tu bernajis, settle. Dari segi boleh ke basuh pakai mesin basuh tu pun sama juga. Janji ada air mutlak, kena najis tu dan tak berubah sifat, maka suci. Kalau kata ada air kencing budak dekat seluar dah kering, basah pun tak kisah sebenarnya, masuk dalam mesin basuh, campur dengan jubah. Dari segi bagus, tak bagus buat macam tu. Kita asingkan baju semayang kita asingkan baju budak-budak, asingkan masing-masing tu yang terbaik. Tapi itu dari segi yang terbaik. Tapi kalau nak buat, boleh je. Boleh macam mana? Campur. Dengan syarat tak ada ketul lah. Kalau terapung 10 kali sekali pun tetap tak najis. Yang penting, air tu penting. Maksudnya ada benda tu penting. Dengan tak ada benda, baru cerita panjang-panjang. Ada benda, tak payah cerita dah. Memang tak najis. Jadi bila masuk semua, masuk air sabun tu, bau sabun. Jadi air tu bukan air mutlak, tak menyucikan mesin basuh, tak menyucikan. Tapi biarlah tak menyucikan pun. Jadi dia panggil air sabun mutanajis. Air sabun mutanajis lah, sebab ada najis air kencing tadi kan. Dah bercampur. Dia tak suci ke? Nak suci macam mana? Masuk sabun, masuk air. Yang suci kalau masuk air mutlak. Yang tadi dia masuk sabun dengan air. Jadi air tu berubah. Air berubah, mana boleh? Bukan mutlak, tak mutlak. Sebab dia berubah. Yang kita kata suci tadi tu air mutlak. Sekarang ni air datang air mutlak, tapi dah standby sabun tu kat bawah tu, berubah. Jadi bukan mutlak lah. Dia panggil air mutaghayyir asalnya. Air yang berubah. Tapi oleh sebab ada najis kat situ, masuk najis tu kesan-kesan tadi, jadi air dia jadi air sabun mutanajis. Maksudnya air turun banyak mana pun tetap tidak menyucikan. Tapi biarlah, apa masalahnya? Dia pusing. Bila pusing, maknanya jubah-jubah semua mutanajis dah waktu tu. Dah bercampur. Kemudian otomatik dia keluar. Air, tinggal sabun sikit-sikit, spin. Bila spin, sabun masih ada lagi kesan sabun. Lepas tu masuk air yang kedua. Sama juga. Walaupun tak berbau sabun, tapi sabun belen-belen tu ada. Maka bila masuk air yang kedua, dia berubah air tu.
dia panggil mutaghayyir juga. Bila berubah masih lagi tak menyucikan baju tadi, tidak. Sebab yang nak menyucikan air, sebut tadi, air mutlak kena tempat najis tadi tu dan tak berubah sifat, air tu kekal warna macam tu dan tak bertambah timbangan tadi tu kan. Jadi bila masuk yang kedua, dia pusing lagi. Lepas tu dia spin lagi. Yang ni dah tak ada sabun dah. Dah tak ada sabun dah. Masuk air yang ketiga. Masa masuk air yang ketiga ni, kebiasaannya mesin basuh dia itu adalah penyucian najis yang sebenar-benarnya. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, yang ketiga ni lah. Kerana bila masuk, air tu dah tak berubah dah. Tapi kalau dia bubuh sabun terlebih, dia berubah juga. Yang tu tak boleh. Kena basuh kat luar nanti. Kena basuh kat luar. Sebab walaupun dah kali ketiga, tetap banyak sangat sabun tu. Pergi tuang sabun macam tu. Jadi air yang ketiga tu masih lagi dia berubah. Air yang ketiga tu berubah, berlendar lagi. Jadi yang masuk yang ketiga juga tidak suci. Jadi yang itu yang kena bawa keluar, jiru balik, perah-perah jiru dekat luar. Tapi kalau yang ketiga tu dah jadi warna biasa dah. Tapi kalau dia berubah sikit dia maafkan. Sikit je dia berubah, masih lagi dia maaf. Jadi kalau yang ketiga ni suci. Settle baru tak perlu nak basuh yang kedua. Sunat je basuh balik di luar. Tak wajib pun. Sebab basuhan yang ketiga tu dah jadi air warna putih dah. Basuhan yang ketiga. Kecuali dia bubuh pelembut. Baru masuk air, masuk pelembut. Tak jadi juga. Yang itu, lepas bubuh pelembut, spin, bawa keluar, basuh kat luar, perah, baru boleh. Lalukan air kat luar. Jadi maksudnya, tak boleh lah bubuh pelembut. Penggunaan pelembut. Selepas pakaian tu suci bersih, adakah dikira? Tak, yang itu okey. Yang tu okey. Contohnya kita ambil 4 kali basuh. Tapi tak ada mesti basuh 4 kali. Ada 4 kali. Ke boleh setting? Boleh setting ke? Semi memang semi settle lah. Semi tak, ni cerita automatik. Katalah 4 kali basuh. Katalah dia mesti basuh 4 kali. Yang kali ketiga tu yang kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Kali keempat baru dia bubuh pelembut. Okay. Kali pertama dia bubuh sabun pun lebih kurang, biasa-biasa je. Kali pertama memutar najiskan semua dengan dinding memutar najis sebab ada najis dalam tu. Kali kedua masih lagi memutar najis. Kali ketiga dia suci sebab dia putih dah. Air tu dah tak berubah dah. Tapi dia tak ada bubuh apa-apa. Kali keempat baru dia masuk benda tu. Boleh? Tak ada masalah. Yang biasanya kali ketiga dia masuk. Dan lepas tu tak ada dah kali keempat. Kalau lepas kali ketiga ada, kali keempat ada lagi, tengok pula pelembut tadi merubahkan air yang keempat tu. Kalau merubah tak boleh juga. Tak boleh dengan maksud kena jiru kat luar. Jadi mesin basuh ni bukan secara mutlak kata automatik. Bukan secara mutlak kata boleh dan bukan secara mutlak kata tak boleh. Cuma orang sekarang ni main bantai aja kan. Jadi tok guru cakap apa? Tak boleh terus. Sadduz zara'i, menutup pintu kecelakaan yang memang celaka dah sekarang ni. Sungguh dalam bab agama kita memang dah celaka dah. Banyak benda. Makan kita main bantai aja. Bantai ada halal tengok. Ada makan. Rupanya halal halal yang tu. Bukan halal jakin tu. Halal tu. Janji ada halal tu. Siap tulis HALAL. Nampak kita main bantai aja. Dalam keadaan pula agama kita main bantai aja. Dan dalam keadaan ilmu kita pun main bantai je. Jadi Tok Guru dia cerdik. Zaman ni tak boleh kata macam tadi, iaitu boleh je. Terus kata tak boleh. Menutup pintu kerosakan. Saya tak pakai kerosakan dah sekarang ni. Menutup pintu kecelakaan. Dah lebih pada rosak dah sekarang ni. Dia panggil asalnya kaedah dia sadduz zara'i, iaitu menutup pintu kerosakan. Itu asal. Tu dulu. Sekarang bukan menutup pintu rosak dah. Celaka dah sekarang ni. Jadi macam tu lah. Macam rokok lah. Sama lah. Itu ini. Akhir sekali kerajaan kita haram. Settle masalah. Kalau nak bincang satu-satu, belum tentu. Panjang lagi cerita. Habis semak-semak dalam keadaan orang duduk main tak menjaga kesihatan, kita nak kata makruh lagi. Nampak dia punya tu. Nak kata makruh lagi. Menyebabkan makruh je. Dah lah orang tak jaga kesihatan. Bila nak cakap makruh? Bila semua orang sihat-sihat. Paling kalau mati umur 100 tu pelik. Awalnya umur 100 mati, maksudnya sihatnya dia. Masa tu kata makruh. Tapi sekarang umur 25 kecil mani. Apa ni umur 25 kecil mani? Dulu kecil mani 50, 60 weh. Darah tinggi, umur belasan. Gaut.
Oh, muda-muda. Habis nak cakap macam mana? Terus tak bagi. Menutup pintu kecelakaan. Sebab tu kata mesin basuh ni bukan secara mutlak. Tidak. Halal boleh secara mutlak pun tidak. Tak boleh secara mutlak pun tidak. Dua-dua tidak. Dia tengok macam tadi tu. Air yang ke berapa-berapa tadi, adakah putih? Jika putih, sebenarnya yang putih tu je yang menyuci. Yang lain semua tak. Tapi tak kisahlah. Tapi kalau pakai manual, settle. Pakai manual, settle. Settle maksud apa? Sebab kita masuk, kita keluar masuk. Kering kan. Lepas tu masuk balik. Dan pula tu, yang paling settle sekali, yang paling terbaik sekali adalah mesin basuh bukan manual, dia panggil semi auto. Semi auto tu masa air masuk basuh yang terakhir tu, sebelum nak keringkan tu, dia buka apa? Speed apa dia panggil? Keluar air tu apa panggil? Drain. Drain macam tu. Air keluar, air atas masuk. Oh, itu memang puas hati. Itu dari segi puas hati. Puas hati. Tapi hukumnya kata hanya boleh pakai, tak boleh lah. Hanya boleh pakai yang semi je. Yang automatik tak boleh. Secara mutlak tak ada. Secara mutlak tu dia nak menutup pintu kecelakaan. Jadi kita kena faham juga. Oh, habis tu kata tak boleh tu. Tak boleh mutlak. Itu sebab dia. Cerdik juga. Cerdik lah juga. Kalau kita bahas satu-satu, oh tak macam tu. Tak macam tu. Macam kita dadah kan. Dadah boleh. Dadah haram kan? Ya ke dadah haram? Ya ke dadah haram? Dadah haram memudaratkan. Ya ke dadah haram? Dadah ni bahasa Inggeris apa? Drugs. Cuba tengok Panadol. Drug oi. Boleh tu makan dadah? Tu terkawal. Boleh pula. Tu main terkawal tak terkawal. Tapi nak sebut apa? Haram terus, senang. Sebab apa? Dalam banyak orang duk isap dadah ni, cakap haram lah. Bila tak ada orang nak cari orang isap dadah, nak dengar, Allah 3 tahun sekali baru dengar orang isap dadah. Yang itu barulah cakap dadah tu sebenarnya boleh ikut keadaan. Ada yang haram jika berlebihan gini-gini jadi mabuk. Baru boleh cakap. Tapi sekarang ni lah orang berlambat-lambat isap dadah, nak cakap makruh lagi atau nak cakap harus. Mampus. Diorang contoh relax lah. Harus je babe, harus. Relax bro. Macam tu. Dia panggil menutup pintu kerosakan. Jadi kena faham juga ayat Tok Guru tu, kena faham. Kena faham juga. Jadi ada satu lagi yang menarik untuk dikongsi, iaitu dalam kitab kejap rujuk tadi kitab ya Allah dalam kitab Syekh Daud juga, kitab Bahrul Wafi wa Nahrus Safi. Bahrul Wafi wa Nahrus Safi. Dalam kitab Bahrul Wafi dia ada detailkan sikit lagi. Mari kita baca. Kata Syekh Daud, masalah jika ditaruh kain yang kena najis ke dalam pasu. Kain yang kena pasu tu faham lah. Orang dulu cakap pasu, orang cakap baldi lah, apalah, mesin basuh lah. Letaklah, tak kisahlah. Jika ditaruh kain yang kena najis di dalam pasu, maka dituangkan air atasnya berturut-turut hingga tenggelam kain itu, serta hilang air najis tu. Air datang, air warid hilang air najis itu. Maka maksud air najis tu bukan yang terapung tu, maksudnya sifat-sifat tadi lah. Okey. Hingga berturut-turut hingga tenggelam kain itu. Perkataan tenggelam tu penting. Hingga tenggelam kain itu serta hilang ain ataupun sifat najisnya itu, maka sucilah kain tersebut. Betul? Sama? Okey, sama Dan jika dituangkan air itu, tiada tenggelam kain itu. Tak tenggelam pula kain. Tadi tenggelam. Dan maka diselamkan dia dengan tangan. Tak tenggelam. Selam dengan tangan Okey. Maka tiada suci kain yang tersebut, kerana dinamakan najis mendatang ia atas air. Okey. Serta jadi najis tangannya pula. Maka wajib dibasuhkan tangannya dan kain tersebut dengan air yang lain pula. Cuba kita tengok Bahrul Wafi ni kita asalnya bab haji, bab apa, tapi macam-macam lah, bab lain pun ada. Dia detailkan, iaitu katalah dah tuang cantik dah, tuang ke atas, cuma tak tenggelam ataupun tak kena air. Ayat yang tepat bukan tak tenggelam, tak kena air. Sebenarnya tak tenggelam pun tak kisah, sebab bila cuah ke atas, kena dah tempat tu, kemudian dia masuk, maknanya dah suci. Kemudian dia terapung, itu nama tak tenggelam juga. Bukan maksud tu. Maksud tak tenggelam ni maksud dia ada najis dalam baldi, tuang air, tak kena, ada kain yang tak kena air. Air masuk, ada yang kena, ada yang tak kena. Habis, lepas tu air tu dah habis dah. Jadi
penuh lah baldi tadi. Bila penuh baldi, dia tutup air. Dalam keadaan ada tempat kain yang tak kena najis lagi. Tak kena najis, ada kain yang tak kena air lagi. Kain najis yang tak kena air lagi. Ada sikit. Tapi duduk terkapung. Dia pun ambil tenggelamkan. Bila dia tenggelamkan, maksudnya dia telah mendatangkan najis tadi kepada air. Walaupun asalnya dia datangkan air. Dia kalah di garisan penamat. Sepatutnya apa? Sepatutnya ambil air lain, letaklah kat situ tu. Lepas tu dia timbul, tak apalah sebab dah kena dah air. Ni tidak. Dia biar macam tu, lepas tu dia tenggelamkan. Bila logiknya, janji air masuk dah lah. Tak. Walaupun air kena, tapi tempat tu tak kena. Dan dia pula timbul. Jadi bila tenggelam, seolah-olah kawasan tu najis kan? Kena air. Masalah bawa ambil najis, buah kat air. Tak boleh. Sama ada dengan tangan, ataupun dengan kayu, ataupun dengan apa sekalipun. Jadi bukan semata-mata warik, bukan semata-mata air sampai. Tidak. Air sampai, tapi kalau tak kena, nama tak sampai juga. Jadi kalau mesin basuh tadi, kena kot atas kan, boleh lah. Dengan syarat tenggelam lah. Jadi boleh kita kata, kita kias, kita kait lagi, iaitu kalau baju banyak sangat. Jadi kalau baju banyak sangat, menyebabkan tak suci juga walaupun air putih. Sebab dia tak tenggelam, kemudian bila dia pusing, baru tenggelam. Seolah-olah macam buat lah tu. Jadi kain tak boleh banyak. Satu. Betul lah Tok Guru kata tak boleh pakai automatik. Baru betul lah. Rasa betul lah pula. Macam susah je. Jadi betul lah balik. Kalau kain tu banyak sangat, basuhan yang ketiga katalah inilah basuhan yang penyelamat. Air masuk, air pula tak penuh. Ataupun air penuh tapi kain pula timbul. Maksud kain lagi banyak sangat. Kemudian dia pusing tu kira dia sengaja lah tu. Ilap baru masuk. Seolah-olah memasukkan najis ke dalam air. Tak boleh juga. Jadi kain tak boleh banyak. Ataupun kalau bahasa lain, air kena banyak. Boleh juga. Kain tak boleh banyak. Bahasa yang paling tepat, tenggelam. Sama ada air datang ke bawah, ke atas, atau air datang ke bawah. Ada tak air datang ke bawah? Ada kan mesin basuh yang apa dia? Yang tu kan. Front loading kan. Masuk ke tu, air ke bawah. Kadang-kadang kat tepi ni, kadang-kadang kat bawah, banyaknya kat bawah. Tak kisah. Sebab dia kata air datang ke mana pun tak kisah. Janji air tu yang datang, kita yang bawa pergi air. Tak apa. Tapi macam sama je buat datang. Tak. Kita yang buat datang air tu. Sebab kita buka, air tu pergi. Walaupun kat bawah, tak ada masalah. Dengan syarat-syarat tadi, ketat juga syarat dia. Yang pertama, basuhan yang ketiga ke terakhir tu tak berubah air kekal. Yang kedua, dia mesti tenggelam semua. Bukan tenggelam tu tenggelam kena air, bukan ditenggelamkan. Jika ditenggelamkan tak boleh. Itu yang Tok Guru biasa, Tok Guru saya sendiri pun tak bagi. Tak boleh terus, tak boleh. Bila kita cari beberapa orang guru lain, rupanya sadduz zara'i, menutup pintu kerosakan. Diragui. Itu kalau dalam mesin tadi, kain tadi tu ada najis. Kalau tak ada najis, tak kisah. Kotor berpeluh 3 tahun tak basuh, bukan najis. Itu daki warna hitam, tak ada masalah, bukan najis. Ni cerita najis. Anak kencing, lek kencing macam tu, kencing. Lepas tu dia buka seluar, buka baju, ambil seluar baju tadi, bubuh dalam mesin basuh, ambil jubah, bubuh. Tu yang cerita ni. Kalau masuk macam kita duk masuk, kita ada kita punya raga kita tu, kalau kita nak banyak nak basuh ni, ambil jubah, ambil kain, ambil jubah, ambil baju, ambil apa, letak semua, itu suci. Itu bukan basuh najis. Itu nak bagi basuh daripada daki. Yang itu tak ada masalah. Air datang, air pergi. Air mutlak pun tak apa. 3 bukan air mutlak, tak apa. Air mustamal semua, tak apa. Bekas dia ambil wuduk tadi, dia basuh, tak apa. Sebab dia bukan suci najis. Dia suci kotor, kekotoran, ataupun kita panggil daki, ataupun tanah, ataupun debu. Itu tak najis, itu tak ada masalah. Ini kita ambil mana najis. Tu anak-anak punya bapa tu. Tu adalah banyaklah, ada 3-4 helai ke. Ambil. Ini dia kencing tadi tu, tapi dah kering. Ambil bubuh, ambil jubah. Ada kita buat macam tu? Jarang sangat kita buat macam tu. Biasa kita akan basuh anak-anak punya. Jadi settle lah. Yang tu settle. Kalau basuh asing-asing,
Kalau kita punya baju ada ke biasa kencing dalam seluar? Tak ada kan. Jadi masalah campur tu. Dan bila campur yang meragukan sikit lah kat situ, meragukan sedikit, ragukan. Jadi jangan, paling cantik tu yang kata basuh kat luar, tak boleh pakai automatik, basuh kat luar. Itu sebab dia. Itulah sebab dia. Apa lagi? Pengalaman kita budak kecil, Ustaz. Kalau Kita ada anak kecil, pada napkin kan. Memang sebelum masuk kerja masjid, kita buang dulu kain. buang dulu. Kalau buang kat luar. Buang. Kalau pakai napkin, ada lagi kau pakai napkin sekarang? Belum masa saya. Zaman dinosaur tu. Nak lipat pun dah tak tahu macam mana. Kok ni macam mana jadi, tak jadi ketupat. Zaman dinosaur tu. Okey. Kalau dulu katalah mesin basuh dah ada. Jadi dia buang dulu, dia tak memadai buang. Dia tak memadai buang saja. Dia kena basuh. Maksudnya buang, ambil air, basuh, ambil sabun, gosok sampai hilang. Kalau macam tu buat apa basuh mesin basuh dah. Biasa dia buang macam tu je. Cerai. Ada sikit-sikit. Ada najis lah tu. Termasuklah hukum. Ada najis, lepas tu masuk kain semayang. Masuk kain semayang. Pusing. Tertaluk pada hukum tadi. Kali pertama, muntah najis. Kali kedua, muntah najis. Kali ketiga, tengok. Air putih dah. Air masuk ke atas. Tenggelam semua. Semua settle. Lepas tu, keluar, suci. Sunat, basuh balik sekali lagi. Sunat, tak wajib. Sebab, mula-mula dia cuma buang najis macam tu je. Takkan nak basuh. Kalau basuh ambil buka pahet, basuh, ambil sabun. Terus jemur lah weh. Buat apa pula nak masuk mesin basuh? Jadi terkelakar lah. Kelakar kat situ. Kelakar. Apa lagi ya? Yang tinggal takut tertinggal. Jadi paling cantik sekali kalau nak pakai automatik ni, jangan lebih banyak sangat. Biasanya kalau banyak pun tak boleh, tak pusing kan. Bunyi je gempak. Tapi tak pusing pun. Air bergegar. Dia tak pusing. Jadi kita tak bawa banyak pun. Jadi bila kita bawa banyak, rasanya kita akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Tambah lagi, basuhan yang ketiga tu yang nak menyelamatkan tu, sebelum masuk air, dia spin dulu. Bila dia spin, dia konyok. Lagilah dia tak timbul terkonyok. Kecil. Asalnya banyak. Mula-mula masuk penuh. Tapi bila spin, kenapa dia jadi separuh? Sebab dah konyok. Bila konyok, air masuk, memang lagilah penuh. Saya saja je nak menimbulkan keraguan di situ. Bagi terasa sikit, risau kita nak ibadah. Sebenarnya, bila kita dah spin tu, dia konyok. Dia kecil. Bila air masuk, memang. Padahal awal-awal kita masuk, dia timbul. Sebab tak spin lagi. Bila dah spin, geduk. Kan? Tahu geduk. Sebab dia tak balance. Duk. Akhir sekali dia kecil je. Air masuk. Bila air masuk, penuh. Jadi saja nak beritahu lah, jangan banyak sangat supaya tenggelam basuhan ketiga. Jadi boleh kita kata suci tu pakai mesin basuh automatik tu dengan cara yang macam tadi, sabun tak lebih sangat, baju tak banyak sangat tu, boleh kata 90% lah, boleh lah, yakin lah. Okey. 10% je yang ada tiba-tiba tertuang, nak tuang satu payah tuang, itu sekali-sekali jadi. Ataupun bubuh ada lagi 5 lay nak basuh tak baloi nanti, nak second round. Maksudnya tu jarang-jarang. Jadi bila macam tu adalah kemungkinan tak suci 10%. Tapi kebanyakannya okey je, tak ada masalah. Cuma yang mesin basuh yang keluar air kat bawah tu dah ada dah sekarang ni. Apa nama? Siapa yang ada? Siapa beli kat sini? Ada orang beli. Siapa beli tu? Ingat? Ada dia cakap kat sini. Saya beli Ustaz. Yang UMP tu tak datang hari ni. UMP kat belakang tu, pensyarah tu. Dia kata dia beli Samsung ke apa tu, memang boleh. Masa basuhan yang terakhir tu, masa spin tu, dia boleh tekan, keluar air. Boleh. Sambil spin, sambil keluar. Boleh. Kalau ada yang tu, beli yang tu lagi settle lah. Tak kisah lah. Nak masuk sabun banyak, nak letak pelembut, tak kisah dah. Yang penting kali terakhir tu, masa dia spin tu, tekan ada benda tu, air tu automatik masuk, sampai dia stop. Sampai dia stop, baru air tu. Ada 1-2 brand aja. Bukan 1-2 model aja yang ada tu. Itu paling terbaik lah. Senang. Itu tak payah fikir lah. Apa dia?
semi automatik. Semi automatik pun boleh buat juga. Tolak je. Tolak je. Air dia masuk. Tolak. Tapi mana ada orang tu pun zaman dinosaur juga pakai semi tu. Mana ada, semua sekarang auto lah. Semayang pun auto. Tahu-tahu dah salam. pakai yang yang manual terbaik lah. Cuma nak beritahu yang automatic ni dah ada macam manual tadi, iaitu ada satu button, bila kita tekan, basuhan yang terakhir bila tekan dia akan keluar air walaupun spin. Cuma saya tak ingat orang tu tak ada. Dia ada brand-brand tertentu, ada. Memang ada. Jadi bolehlah beli brand tu. Sebab dia dipanggil patuh syariah. Mesin basuh patuh syariah tu. Yang semi ni memang awal-awal lagi patuh dah. Ni automatic ni tak ada patuh syariah dah. Ada satu dua je sekarang baru buat. Siapa buat? Orang kafir. Tak malu ke? Vaksin siapa buat? Covid. Orang kafir. Buat pakai apa? Babi. Ke nak sebut babi? Buat terasa kebabian. Dia punya pemangkin tu. Dari segi boleh berubat dengan najis tu, kita tak nak bincangin tu. Dari segi sampai tahap darurat ke belum pun kita tak nak bincang. Cuma nak secara umum. Siapa buat? Kafir. Masa nak pergi Mekah dulu, nak inject yang apa dia benda? Nak pergi Mekah nak inject benda tu. Siapa tu? Babi juga dulu. Sekarang je baru lembu. Apa benda yang nak pergi Mekah nak inject tu? Dulu babi benda tu. Vaksin. Yalah, vaksin. Benda apa tu? Benda tu saya nak tahu nama tu. Vaksin tahulah vaksin tu. Nak pergi kan kena inject. Dulu semua babi-babi semua. Dulu 80-an, 70-an semua tu. Kalau tidak dia jangkit-jangkit apa benda tu, penyakit tu. Sekarang baru ada lembu. Berapa lama dah orang nak pergi buat haji, terpaksa inject babi. Tapi boleh ke berubat dengan najis? Boleh jika panjang abad tu. Sama juga kita punya mesin basuh patuh syariah, Jepun yang buat. Geng tak sunat juga. Geng sunat mana? Kita punya engineer buat apa? Engineer yang buat benda tu. Ke apa? Takkan arkitek kot. Engineer kan? Engineer buat apa weh? Engineer Melayu, engineer Islam. Benda simple je. Yang ada ketika tu tekan je. Lepas tu bolehlah buat iklan. Mesin basuh patuh syariah. Yang pertama kan boleh guna lah. Nak kisahlah nak guna nama Islam pun, tak ada masalah. Memang betul pun. Akhir-akhir sekarang dah ada dah yang lain. Itu pun tak digembar-gemborkan. Kita pun dapat tahu daripada orang duk beli. Tak digembar. Patut gembar masuk TV, masuk apa? Mesin basuh patuh syariah. Berapa persen? Gini. Lazada pula dapat apa ni? Potongan berapa hari bulan. Siapa yang ni untuk basuh tidak gunakan mesin basuh tanpa was-was. Patut kena buat yang tu. Macam manalah kita ni, itulah. Macam mana kalau keluar tu kadang kita bawa pergi jalan-jalan, kita duduk atas tahi cicak ke. Boleh jadi tak? Dia macam ni. Kita dah bahas dulu sebelum ni, dalam 2 tahun lepas, lama dah. Iaitu untuk nak kata najis, kena yakin najis. Nak kata najis, dia kena yakin najis. Kalau tak tahu najis ke tak, tak najis. Sama lah. 3-4, nak ambil yang mana? Ambil 3. Najis tak najis. Ambil najis ke? Ambil tak najis. Bukan ambil najis. Makan pun sama juga. Kita makan. Haram ke halal? Sebab dia mungkin haram, mungkin halal. Mungkin haram, mungkin halal. Makan. Ambil halal dulu ke ambil haram dulu? Halal. Tapi apa benda ni? Pelik, ada bintik 3. Bintik 3 kan, babi bintik 3 kan? Ada bintik 3 ni. Bau tak boleh. Sebab bau nampak jelas, confirm dah babi ni bau haram. Tapi untuk makan halal dulu. Itu yang kita duk buat setiap hari, kan? Kita pergi beli kat tepi jalan tu, kita tanya ke halal kau buat daripada apa ni? Ada tanya? Tak ada. Halal dulu makan. Sehingga yakin dia haram. Bau haram. Jadi sama juga. Dia jalan-jalan kena macam-macam. Sekarang ni yakin tak? Tak yakin. Suci. Habis tu kena debu. Debu suci. Kotor suci. Kotor tu maksud hitam. Suci. Yang najis hanya yang keluar dekat kubur dan dubur, darah, muntah, tu je najis. Sekarang ni mungkin masa jalan tadi kena. Mungkin tak ada. Tak main. Dalam hukum fiqh dia tak ada, tak main mungkin. Dalam hukum fiqh dia tak boleh. Dia kena jelas. Sekarang ni najis ke tak najis? Tu je. Habis tu dah kotor. Kotor. Bukan NAJIS. Tu pun dah lain. Maka dia kotor. Bila kotor dia bukan najis.
Lepas tu boleh buang sembahyang? Boleh. Bau busuk. B-U-S-U-K. Busuk. Bukan N-A-J-I-S. Nampak? Saya nak bagi Pak sungguh-sungguh ni. Yang tak boleh ni N-A-J-I-S. Bukan B-U-S-U-K. Sebab ada busuk najis, ada busuk tak najis. Ada. Busuk najis lain, busuk tak najis lain. Najis ni apa? Najis ni keluar kat kubur dan dubur. Tu, sama ada binatang ke, orang ke keluar. Lepas tu muntah, lepas tu darah. Itu ada najis. Dan kalau masuk lagi bangkai, binatang mati tak sembelih, tu semua najis. Jadi sekarang ni dia hitam. H-I-T-A-N. Maka dia bukan najis. Jadi kalau katalah kotor dari segi semayang, kotor tu maksud berbau, hitam. Lepas tu ada lalu tadi dekat belakang lori babi kata contoh lah kot. Dia tengok bawa motor, lepas tu lori babi. Lepas tu terasa macam tu. Percikan macam tu. Dia pun tak boleh jadi potong naik motor. Potong. Okey. Confirm ke air kencing babi ke, air ludah babi ke, air basuh babi ke? Tak tahu. Benda apa benda tak tahu. Yakin tak yakin? Tak. Maknanya suci. Walaupun duduk belakang lori babi. Ini kan pula tak tahu mana-mana, entah-entah lagilah suci. Kita dah bahas bab ni sebenarnya sebelum ni, panjang lebar. Jadi tak ada masalah. Kalau macam kita kencing di tandas, tandas keluar, lepas tu kita basuh, kemungkinan percikan itu pun sama juga. Sama juga dari segi kemungkinan tadi tu pun sama juga. Maksudnya percikkan tadi tu dia kena yakin. Selagi kena ke tak, 70% kena. Tak kena. Dia kena yakin kena. Tu. Kalau dekat kaki, dia bila ada masa kencing tu, sebab kencing tu tahan 3 jam, dia punya momentum pergi tu jauh laju sikit. Piu! Dia kena pergi ke lantai, dia percik balik. Okey, bila dia percik, dekat kaki rasa. Kan? Dia panggil reseptor dekat kaki tu dapat rasa. Tu air. Itu kena tu. Baru kena. Tapi kalau kena ke tak? Tapi macam tak kena. Tapi kalau nak kena kat kaki tak kena. Tapi mungkin kena kat seluar. Tak kena. Dia kena yakin. Fiqh ni mudah. Dia kena yakin. Setakat sikit-sikit ya ke tak. Kalau tidak, dia akan air basuhan pula. Air basuhan sama juga. Air basuhan bila dia basah tadi kena. Kena. Settle masalah. Najis. Habis percik tadi mana? Cari. Tapi percik tadi mana? Tak ada pun. Tak ada. Fiqh senang. Kalau tidak, dia akan dimain oleh syaitan. Syaitan akan tak sah. Sembahyang kau tak sah. Kau tak sah tu. Syaitan. Benda tu berlaku sekali-sekala. Tapi dia punya was-was tu berlaku seumur hidup dia. Benda tu sekali-sekala je. Tapi dia kacau. Tiba-tiba masuk bilik air kita yang bilik air sendiri kat rumah pun dah jadi lain dah. Kita layan dia. Sekarang ni rasa macam percik lah tadi. Mana? Cari. Tak ada pun. Masa dia basuh tu, maknanya najis, air kencing, kena air, jadi air bukan najis. Jatuh dekat lantai dan dia percik. Bila dia percik, sekarang nampak tak? Nampak. Najis lah. Tak payah sembang lah. Tapi rasa macam kena. Macam tak yakin lagi. Nak cari bukti. Cari. Tak ada. Tak ada. Habis nanti kan kalau sembahyang nanti tak sah. Tak ada. Tak. Sembahyang ni wajib suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Nampak? Kalau kita baca yang lepas, syarat sah sembahyang adalah suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan, okey je sembahyang. Antara najis yang dimaafkan, najis yang kena, kita tak perasan. Tu najis yang dimaafkan. Kita tak tahu. Kita cari pun tak jumpa. Tapi pada ilmu Allah, kalau tengok CCTV nanti, memang ada. Tapi kita tak tahu, kita tak nampak, kita tak jumpa. Dan kita juga tak yakin. Najis dimaafkan. Jadi, boleh je sah je sembahyang. Itu yang syaitan duk kacau. Bab najis, saya jumpa orang kena penyakit bab najis, paling ramai kalau nak tahu. Rasanya belas-belas orang. Daripada budak tu, kalau dia dengar ni, sebab dia selalu dengar. Kalau dia dengar ni nak cakap, agak-agak dia dah sihat lah. Allah rasa nak tomoi rasa dia. Ambil kat lubang lutut ni. Dia punya was-was, Masya Allah, dekat depan dia. Dalam umur dia 18 tak silap. 18. Sampai ke mak ayah dia bawa datang. Ni, Ustaz, ada anak saya nak tanya. Dia tanya bukan-bukan. Dia buang air. Bila buang air,
adalah dekat situ, dekat lantai. Kemudian jirus. Bila jiru air yang jiru tadi tak sampai 2 kolah. Air tu terkena najis. Jadi air tu bila terkena najis, air tu jadi mutanajis. Bila air tu jadi mutanajis, straight air tu sampai kena ke kaki dia, sebab air tu bersambung ke kaki dia. Kaki dia mutanajis. Okey, tak apalah. Bila kaki dia mutanajis, dia pun najis dia dah hilang. Lepas tu dia ambil air, dia cuah kat kaki dia pula. Bila air tu kena kat kaki dia, air tu jadi mutanajis. Woi, kalau macam tu bila nak habis? Lepas tu saya pijak di luar. Dia cerita benda dah lama, 2-3 bulan apa. Dan saya berjalan satu rumah. Jadi sekarang ni nak kena basuh satu rumah tak? Bukan tu je, banyak sangat. Rasa memang aku ni saya nak ingat lama dah cerita ni. Harap-harap dia dah sembuh daripada penyakit tu. Asalnya dia layan tadi sikit. Kawan saya dekat pondok dulu lagi teruk. Dah cerita dah kat sini. Dia lalu kat tepi najis pun dia tak boleh. Kiri kanan ada najis, dekat kiri kanan ada macam tai lembu, lalu kat tepi batas tu. Kiri kanan tai lembu, dia lalu jalan. Lepas tu dia pergi sampai sana, dia buka baju dia basuh sampai di balasah, sampai di tempat kami nak pergi tu. Nak semayang tu. Dia buka, ada sekali tu dia tengok je najis tu. Dia tengok tai lembu. Kita nak jalan ni. Kau pahal ni. Dia tengok je. Kita dah lepas, kita seorang tengok belakang, dia sepak najis tu. Dia sepak. Tai lembu tu dia sepak. Lepas tu tanya kenapa? Confirm kena, dia kata. Sebab masa dia tengok tu, kena tak? Kena ke tak? Kena ke tak? Lepas tu dia sepak, confirm kena, dia kata. Senang, aku tahu basuh. Kalau tidak nanti nak basuh tak? Nak basuh tak? Penyakit, sungguh. Penyakit bukan biasa-biasa ni. Penyakit. Jadi najis ni hati-hati. Sekejap saya nak tengok sekejap. Tak boleh lah, stop lah. Faraon ni ingat boleh masuk. Macam boleh. Berapa dah? Sebelah. Sekejap nak tengok Faraon ni. Panjang tak? Stesen dia, maka jika najis itu anjing dan babi. Tu stesen dia. Pendek sangat. Dan melainkan daripada air kencing kanak-kanak. Tambah hingga penuh. Tak boleh, panjang. Tak boleh. Panjang sangat. Sambungan hari satu ni. Dengan ditambahkan ayat atas jadi 2 kolah. Panjang lah. Panjang. Tak boleh, penat. Tangguh dulu. Esok. Lusa. Hari Sabtu, sambung hari Sabtu. Dekat Faraon, apabila jatuh najis ke dalam air seumpama telaga sedikit airnya, disucikan airnya dan telaganya itu dengan tiada disibukkan airnya supaya jadi airnya 2 kolah. Tak sibuk. Biar aje. Ini pun pernah bahas dulu sekali, pernah kan? Yang air tai lembu masuk dalam telaga. Pernah? Tai lembu masuk dalam telaga, air telaga tu pula sikit, kurang 2 kolah. Macam mana nak sucikan air? Kan dah kan? Ni air ni ada punya matan dia. Ni matan dia. Yang itu cerita je kot kan. Itu sekadar syarah je kan. Ini dia punya matan dia. Faraon. Tak apa, cerita sekali lagi hari Sabtu ni. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.